عليهم ولا الضالين الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Allahumma rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah Ta'ala berfirman, dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh yang telah sekian lama ditangguhkan. Alhamdulillah, Negeri Sembilan antara negeri yang menjadi contoh mendahului negeri-negeri lain mengizinkan salat berjamaah, kemudiannya mengadakan kuliah maghrib, sekarang kuliah subuh. Negeri yang mengamalkan bacaan kunut nazilah pada salat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga kan ada orang Selangor, dia datang tempat saya dinilai. Dia rasa hairan. Ini mazhab mana ni? Baca kunut siang-siang hari. Hadirin hadirat ya. Itu tak dahsyat lagi. Pada 2 minggu, 3 minggu yang lepas, Thaipusam, Selangor cuti. Negeri Sembilan, jadi mereka Selangor tak boleh Jumaat. Dia seberang ke nilai. Sebab nilai ini sepadan dengan Selangor. Bangkali dah lama tak Jumaat. Dia datang. Lepas azan pertama, terus azan kedua. Ada jemaah call saya lepas tu. Dia kata, tempat ustaz memang tak ada sembahyang qabliyah Jumaat ke? Apa dia ingat kita Wahabi ke? Dia ingat kita Wahabi, babe. Sudahlah menumpang negeri orang, action pula tu. Itu saya tak sebutlah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita pula Jumaat baca kunut. Pelik pula lagi. Kunut Jumaat pula lah. Yalah, Selangor mana ada kunut, Jumaat pun tak ada. Nak kunut macam mana? Tak apalah. Kita bukan komplain Selangor. Saya pun banyak mengajar Selangor. Bising-bising kan kena tarik tauliah. Baik. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi cerita kita pagi ini, mana datang kunut nazilah yang kita baca zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini? Manakah sejarahnya bermula? Adakah ini perkara yang direka-reka? Jawapannya telah dijawab oleh para ulama kita zaman berzaman. Bahawa di dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Syafi'i ada 3 pendapat tentang kunut selain subuh. Selain subuh ni ada 3 pendapat. Pendapat yang paling asah, pendapat yang asah dan masyhur dalam mazhab Syafi'i,
disunatkan kita berkunut selain subuh apabila apabila berlaku musibah, dan juga apabila berlaku kezaliman ke atas umat Islam. Sunat kita baca kunut. Inilah yang kita amalkan dalam mazhab kita Syafi'i, yang nanti saya ceritakan mana datang hadis-hadis yang kita amalkan ini. Itu yang pertama, pendapat yang asah dan masyhur dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahawa tidak perlu berkunut pada solat selain subuh ni lah. Selain subuh tak perlu. Sama ada datang musibah atau tidak ada musibah. Tak perlu. Pandangan kedua ni. Inilah yang diamalkan setengah-setengah negeri dalam tanah air kita. Jadi ada juga, ini mazhab Syafi'i juga. Dia tak baca kunut walaupun datang musibah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang kedua ni, dia kata tak perlu kunut. Musibah pun tak baca, tak musibah pun tak baca. Pendapat yang ketiga mengatakan baca kunut Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, sama ada musibah ke, tak musibah ke, pun baca juga. Yang ini kalau tuan-tuan jumpa jangan rasa pelik. Kerana mereka punya nas dan dalil, ada nas dan dalil yang disebut di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga ini kita tak buatlah. Yang ketiga kita tak buat sebab walaupun tidak ada musibah, kita tak baca kunut Zuhur, kunut Asar, Maghrib, Isyak. Tapi jangan pelik sebab ada hadisnya. Saya pernah bersolat di masjid seorang ulama besar negeri Syam, negeri Syria, almarhum Al-Syahid Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, ulama besar Syria. Kalau sembahyang di masjidnya, baca kunut pada solat Isyak. Bayang Isyak baca kunut. Setiap hari. Isyak, subuh, Isyak, subuh, Isyak, subuh. Ada setengah tempat, Maghrib, subuh, Maghrib, subuh, Maghrib, subuh baca kunut. Jadi jangan peliklah tuan-tuan. Ini namanya khilafiyah. Jadi yang kita amalkan, pendapat yang paling sahih dan masyhur dalam mazhab Syafi'i, disunatkan kita berkunut pada masa turun musibah ataupun kezaliman yang berlaku pada umat Islam. Ini kita cerita selain daripada solat subuh, ya, selain solat subuh. Baik. Di manakah ambil kisahnya? Kisahnya diambil dalam satu peristiwa yang berlaku pada bulan Safar, tahun keempat daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas berlaku perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada bulan pada tahun 3 hijrah. Perang Uhud. Jadi tahun 4 hijrah ada satu peristiwa dinamakan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah, Telaga Ma'unah. Kisahnya panjang. Ringkas ceritanya, seorang daripada Najd, suatu tempat di Hijaz. Kami tak panggil Saudi, kami panggil Hijaz. Hijaz ini asal negara Saudi. Saudi itu asal daripada keluarga Saud. Mereka ambil tanah Hijaz, tukar nama Saudi. Ulama-ulama tak terima nama Saudi ni, mereka panggil Hijaz. Tapi tuan-tuan jangan report, nanti tak lagi Mekah pula saya ni sekarang. Arab tak panggil Saudi, dia panggil bumi Hijaz. Macam bumi Syria, Jordan, mereka panggil bumi Syam. Bumi Mesir, mereka panggil bumi Kinanah.
Itu sejarah Islam lama. Bumi Kinanah, Ardu Kinanah, bumi Syam, Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, ini Syam. Yang besar di bawah itu dipanggil Hijaz. Jadi dalam negara Hijaz ini ada sebuah daerah namanya Najd. Najd. Jadi datang seorang dari Najd namanya Abu Barra. Dia datang Madinah. Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak kenal Islam. Dia nak tahu tentang Islam, lalu Rasulullah terangkan Islam padanya. Tetapi dia tetap tidak beriman juga. Malahan dia menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Najd, berdakwah kepada penduduk Najd. Najd ini kalau belah Saudi itu mengalir ke negara Iraq itu. Jauh. Hadirin hadirat. Jadi dia pelawa Nabi ke Najd. Asalnya Rasulullah agak keberatan. Kerana sebelum dipelawa ke sana 10 orang sahabat telah dibunuh dalam misi dakwah dalam peristiwa Telaga Ar-Raji'. 10 orang sahabat dibunuh. Jadi Rasulullah rasa berat nak hantar rombongan dakwah ke Najd jauh. Tetapi Abu Barra ni dia ketua kabilah Arab. Dia sanggup memberi suaka politik, pelindungan politik kepada sahabat-sahabat yang nanti akan dihantar ke Najd. Bila ada suaka politik, kita rasa selamat sikitlah. Ini pentingnya suaka politik ataupun pelindungan politik supaya terjamin nyawa kabilah-kabilah ataupun delegasi yang akan dihantar. Jadi bila Abu Barra ni sanggup memberi pelindungan politik, Rasulullah rasa berlapang dada nak hantar sahabat berdakwah ke Najd. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 70 orang sahabat yang mereka ini 70 sahabat ini sahabat-sahabat yang terpilih. Mereka yang hafaz Quran, yang memahami Quran, yang mahir Quran, yang mengetahui halal haram, hukum hakam. Mereka ini orang yang di siangnya kuat bekerja, malamnya kuat ibadat. Ibarat singa di siang hari, mereka ini abid, ahli ibadah di malam hari. Ini sahabat-sahabat yang hebat. Bukan sahabat kanan. Sahabat kanan ni lebih special. Abu Bakar, Omar, Osman. Ini 70 sahabat ni sahabat yang memang dipilih untuk berdakwah ke negeri Najd itu. Lalu setelah dipersetujui, Abu Barra bawa berita tentang kedatangan sahabat-sahabat yang akan berdakwah ke Najd itu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, lalu kata Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuas hati dengan jaminan Abu Barra ini, maka Rasulullah pilih sahabat-sahabat ini, maka mereka pun dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertolak menuju ke Najd, meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Ini 70 orang sahabat keluar dakwah ini. Jadi sebelum sampai ke Najd, mereka transit dulu di suatu tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru ni kita panggil telaga ataupun oasis, tempat minuman. Ialah adat kita lah, nak masuk tempat orang mesti kita minta izin dulu. Itu adab kita, nak berdakwah tempat orang ni kena minta izin. Jadi sahabat-sahabat ni berhenti di Bi'ru Ma'unah, transit, hantar seorang wakil pergi jumpa dengan kabilah Arab di sana. Dihantar sahabat bernama Hiram bin Milhan radhiyallahu anhu. Hiram
dihantar untuk jumpa ketua kabilah. Ialah kita nak masuk kampung orang mesti kena minta izin. Bukan boleh masuk kampung ceramah begitu saja. Apatah lagi namanya dakwah. Kena nak masuk kampung. Macam tuan-tuan juga, macam saya juga nak datang sini. Kalau nak minum-minum sini, kemudian masuk dalam FB, orang sini kata, alamak Ustaz, masuk kampung kami, hello-hello lah sikit. Kata orang report dengan Abang Long dulu tahu, Abang Long kawasan. Masuk, salam tidak, apa tidak, main terjah aja apa hal. Contohlah, kan adab kita macam tu. Sebab tu saya puji jamaah tabligh. Jamaah tabligh ni, kalau dia nak buat usaha dakwah di masjid surau, dia akan jumpa pengurusi, jumpa AJK dulu, minta izin. Nak duduk 3 hari, tanya nak duduk belah mana, macam mana, barulah betul. Bukan masuk terjah dakwah begitu, itu tak kena. Sebab tu kita rasa sedikit kecewa dengan seorang pendakwah negara kita yang masyhur. Pergi ke Sabah, baguslah dakwah di Sabah. Tapi masuk zon yang dipanggil ISS Zone. ISS Zone ni kawasan perjanjian antara Malaysia dengan Raja Sulu. Kalau silap-silap boleh perang kita, beb. Kita ada perdamaian dengan Raja Sulu. Bukan boleh masuk redah, terjah aja gitu. Kemudian masuk dalam FB. Netizen marah. Kenapa larang buat surau? Kau nak buat surau, tanyalah ketua kampung. Minta izin dulu. Datang Panco Jaya, tiba-tiba nak pacak surau. Tak marah orang Panco Jaya. Sekian dimaklumkan. Ini bukan apa. Pengikut dia taksub. Kini kalau masuk FB ni, saya kena bantai ni. Kita masuk kampung orang dakwah, kena ada adab dia. Diajar oleh Rasulullah. Sahabat masuk tu, minta izin, tanya dulu. Apa yang berlaku? Hiram bin Milhan ni pergi jumpa kabilah Arab ni tadi. Hadirin hadirat, jangkanya disambut. Apa yang berlaku? Mereka ini akhirnya diperangi. Walaupun Abu Barra tadi berminat dengan Islam, dia pelawa datang ke tempat dia di Najd, tapi bukan semua orang Najd minat dengan Islam. Bila Hiram jumpa dengan kabilah Arab bernama Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini walaupun Hiram ni bawa surat Nabi, surat macam kita lah, tunjuk kita ada tauliah, kita tunjuk ini surat perutusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan ingat semua orang boleh terima Islam. Apa yang berlaku? Surat yang diberi kepada Amir bin Tufail, dia koyakkan. Sudahlah dia koyak, dia isyaratkan pengikutnya bunuh utusan Nabi itu. Ditikamnya. Bukan tikam belah depan, tikam dari belakang. Kita panggil tikam curi. Dengan lembing tu. Mengalir darah di tubuh Hiram. Hiram bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku telah berjaya, aku telah berjaya. Dengan darah berlumuran, dia balik jumpa sahabat-sahabat dekat Bir Ma'unah. Dia kata, aku telah berjaya, aku telah berjaya. Sahabat-sahabat dengar dah berjaya, ingatkan berjaya, dakwah berjaya, boleh masuk untuk dakwah. Rupanya dia bermaksud, aku telah berjaya mencapai syahid. Meninggal dia syahid. Apa yang berlaku? Amir bin Tufail ni tuan-tuan, dia jahat, dia benci Islam. Dia hasut kabilah-kabilah lain lawan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia hasut. Jadi kabilah Rihlin, kabilah Zakwan, kabilah Usayyah setuju. Kecuali kabilah yang tadi yang nak beri pelindungan suaka politik, mereka je tak setuju. Sebab mereka dah janji mereka akan beri pelindungan kepada utusan Nabi. Tapi jangan ingat semua orang setuju Islam. Ini dakwah tuan-tuan, dakwah ni bukan kerja mudah. Jadi bila Bani Amir
Mereka tadi dah janji nak beri perlindungan, mereka tak setuju berperang dengan, sebab sahabat-sahabat ni datang bukan nak perang, mereka datang berdakwah. Mereka mengajak pada Islam, bukan paksa, ajak. Macam kita Qiyamul ni tadi, ajak Qiyamul, bukan paksa. Yang nak perang kita orang, apa hal? Ni contoh, tak ada kena-mena. Kita ajak Qiyamul, ajak kuliah subuh. Tak mau dengar, tak apa. Tapi janganlah memerangi. Begitulah sahabat-sahabat datang untuk berdakwah. Mengapa mereka diperangi? Jadi ringkas ceritanya, Bani Amir tak setuju. Kenapa nak dibunuh? Kami dah beri perlindungan. Tapi kabilah Rihlin, kabilah Usayyah, kabilah Zakwan setuju. Akhirnya berlaku pertempuran. 70 sahabat ini syahid mereka. Allah, hadirin hadirat ya. Sebab tu kerja dakwah ni bukan mudah. Saya tak heran bila ada orang buat kerja dakwah ni, datang sehari 100 orang masuk Islam. Kita kagum. Sebab memang kerja dakwah ni sebenarnya susah. Macam mana masuk kampung sehari boleh Islam? Sebab pengalaman kami lah di Sabah. Saya ni kalau tuan-tuan nak bantu, tiap-tiap bulan hantar bantuan ke Sabah sebenarnya. Walaupun saya tak pergi, tapi saya pernah pergi dulu. Nak Islamkan orang Sabah ni bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Kita sendiri orang luar ni tak pandai cakap kampung dia, tak terima. Akhirnya kita ambil anak-anak kampung dia, bawa ke Semenanjung. Hantar sekolah pondok, ajar agama. Budak-budak ni lah balik dakwah. Satu kampung masuk Islam. Bukan kerja kita, kerja orang tempatan. Hebat tuan-tuan. Tapi susah apanya? Kejap Islam, kejap tak Islam. Susah tuan-tuan. Kita datang bawa bantuan, dia mengucap syahadah. Datang Kristian bawa duit, dia masuk Kristian. Datang Islam bawa bantuan, masuk Islam. Datang Kristian bawa duit, masuk Kristian. Sampai kita nak marah, dia kata, Pak Ustaz jangan marah. Pak Ustaz Islamnya baru 1 kali, kami Islam sudah 20 kali. Bangga di Islam dia banyak dari kita, dia kata. Susah tuan-tuan, Islam 20 kali. Itulah sebabnya bila dia mengucap syahadah tu, kita kata memang nak bantuan je dia ni. Itu tak cerita lagi Syekh. Dah dapat bantuan masuk Islam, nak diajar pula sembahyang, nak ajar sembahyang. Bukan senang. Kawan saya Ustaz Abdul Razak, unit dakwah di Sabah, sama-sama belajar di Pondok Kelantan dulu. Dia cerita, penat dia kata dakwah ni. Ni ngajar sembahyang ni, ngajar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Similah, Siraman, Sirahim. 3 orang. Kita ngajar Bismillah, dia baca Similah. Similah, Siraman, Sirahim. Akhir bolehlah dulu, boleh. Kalau tidak tuan-tuan, anak saya Syamil Syafiq. Syafiq pernah ikut saya ke Sabah. Tuan-tuan dengar imam dia baca, tuan-tuan janganlah marah. Kalau tuan-tuan marah, itulah imam yang terbaik kampung dia tu. Dia baca Similah pun terimalah. Itulah kampung imam terbaik. Kalau tegur tu orang, merajuk tu orang, langsung tak berimam tu. Sabarlah tuan-tuan sana, pening je. Masuk Islam, masuk Islam. Babi tetap makan. Susah je. Ajar dia babi haram, babi haram. Faham. Lepas tu tanya, haram tu apa? Tu nak marah tu. Tadi kata faham, betul tanya haram apa pula. Tapi seronok tuan-tuan. Besok datang, babi dah tak ada dah. Tak ada. Ustaz tu punya suka, alhamdulillah. Tapi mau tanya, mana pergi babi banyak-banyak atau? Dia kata semalam Pak Ustaz kata haram, malam tadi kita kenduri bagi habis. Ingat faham Syekh? Kenduri bagi habis je. Ustaz tu tanya, kan saya sudah bilang enggak boleh makan haram. Dia jawab, Pak Ustaz juga mengajar membazirkan saudaranya syaitan. Dia jawab, membazir saudara syaitan. Sabarlah Syekh. Itulah rupa. Lepas tu habis. Minggu depan
datang, penuh lagi khinzir. Babi tu penuh bawah rumah dia. Rumah atas, rumah panjang, bawah tu babi. Pak Ustaz tu katakan, saya sudah bilang enggak boleh makan. Dia jawab, itu minggu lalu. Ini minggu sudah lain. Pening je. Apa yang lain? Ini minggu babi saya masuk Islam. Nak pergi pening. Babi masuk Islam. Saya Islam, babi Islam, sama-sama Islam, sudah boleh makan. Dia pula fatwa. Tuan-tuan sabarlah, tuan-tuan sabar. Banyak cerita saya, banyak cerita. Yalah nak buat macam mana dia duduk dalam-dalam. Mana nak kena bertenang. Saya pernah pengalaman pergi Sabah. Kalau tuan-tuan nak ikut, bolehlah kita bawa. Tak jauh. Naik kapal terbang ke KK 2 jam setengah. Naik bas 3 jam setengah. Naik bot 2 jam setengah. Naik 4-wheel drive 3 jam. Sampailah kampung dia. Hidup atau mati, akses tak ada. Hidup mati je. Sampai dalam tu. Pengalaman saya, ini orang tempatan buat kerja dakwah ni. Separuh kampung Islam. Pengalaman saya, hari saya datang tu, ada seorang budak muda nak masuk Islam. Mak ayah dia Islam dah, adik-beradik Islam, dia nak masuk Islam. Dia kata, Ustaz, boleh tak ajar mengucap? Saya kata, boleh lah. Tapi tunggu sekejap, nak main bola dulu. Pula dah. Nak mengucap, nak main bola dulu. Agilah main bola, kata. Dalam hati saya, kalau kena panah peti, mati saja dia ni kan. Tapi tuan-tuan nak paksa macam mana? Nak paksa macam mana? Dia main bola sampai maghrib. Saya ingat lagi gelap-gelap tu dengan pelita ayan tu mengucap syahadah tu. Oh, kata sabarlah banyak tu. Tu nak cerita dakwah. Jadi ingat, tak semua orang boleh terima Islam. Tapi tak sepatutnya orang yang berdakwah itu dibunuh. Tak patut. Jadi ringkas ceritanya, Amir bin Tufail dapat mempengaruhi Bani Zakwan, Bani Usayyah, kabilah Rihlin ini untuk memerangi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seramai 70 orang. Mereka dibunuh. Dibunuh, tuan-tuan. Syahid semuanya. Kata para ulama, syahid mereka dalam medan ini lebih besar daripada syahid mereka di medan Uhud. Orang perang Uhud ni syahid besar. Tapi sebagian ulama kata syahid di medan Bi'ru Ma'unah ni lagi besar. Sebab apa besar? Besar sebab sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qattun ashaddu minhu. Kata Sayyidina Anas, saya tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qat, sedih yang tersangat-sangat sedih, ashadda minhu, sebagaimana sedihnya Nabi terhadap sahabat yang dibunuh ni. Maknanya Rasulullah bersedih, tuan-tuan, atas kewafatan Siti Khadijah. Rasulullah pernah bersedih atas kematian pak saudaranya Abu Talib. Tapi sedih Nabi terhadap pembunuhan sahabat-sahabat dalam peristiwa ni sangat-sangat sedih, kata Sayyidina Anas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam solat 5 waktu. Di sinilah kisahnya. Nabi baca kunut mayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Bukan sehari, bukan 2 hari, 30 hari atau lebih 30 hari. Itu tanda sayang Nabi kepada sahabat-sahabat yang berdakwah ni. Di sinilah kita ambil faham bahawa Rasulullah pernah berkunut dalam solat. Kata para ulama, pertama kerana mendoakan sahabat-sahabat, saudara-saudara se-Islam yang dizalimi. Ini sunat kita buat bila melihat saudara kita kena zalim. Dan pernah kami lakukan dalam peristiwa waktu itu sembahyang Jumaat, kita baca kunut nazilah untuk saudara kita di Palestin, saudara kita di bumi Syam,
Syria, saudara kita di Czechnya, Chechan itu. Dan juga saudara kita etnik Rohingya dalam peristiwa pembunuhan di Myanmar. Kepada etnik Uyghur di China. Sunat tuan-tuan. Sama ada Jumaat kau. Selain Jumaat ke, kita seru baca kunut untuk saudara-saudara kita mengambil sirah Nabi ini. Nabi bersedih di atas pembunuhan sahabat-sahabat ini. Nabi berkunut. Yang pertama, kerana kezaliman, penindasan yang dilakukan terhadap saudara se-Islam kita. Yang kedua, di atas musibah yang melanda. Sama ada kemarau, ataupun kerana penyakit taun, ataupun penyakit wabak yang sedang melanda. Ini amal kita. Ini sunat yang dilakukan zaman musibah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Birru Ma'unah ini. Di situlah ambil kita sehinggalah setelah sebulan atau lebih dari sebulan Rasulullah berdoa, berkunut pada sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Setelah sebulan atau lebih Allah menurunkan ayat menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, bila turun ayat itu, maka Rasulullah sudah lagi tidak baca kunut Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Tetapi Rasulullah sentiasa berkunut pada sembahyang subuh sampai akhir hayat Rasul. Di situlah kita ambil nas Rasulullah berkunut subuh. Kata Sayyidina Anas, ma zala yaknutu hatta faraqad dunya, ma zala yaknutul fajr, sentiasalah Rasulullah membaca kunut sembahyang subuh sampailah Nabi wafat. Jadi kunut subuh ni Nabi pernah buat. Nabi pernah lakukan sejak peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah tadi berlaku tahun berapa? Tahun 4 Hijrah. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 10 Hijrah. Berapa tahun Nabi baca kunut subuh? 6 tahun. Itulah amal Nabi di akhir hayat. Itulah amal Nabi yang kita amal. Sebab itu kita menafikan orang Wahabi yang kata tak ada kunut subuh. Ada. Wahabi kata Nabi tak baca kunut subuh. Ada. Sebab tu kita marah dengan geng-geng Wahabi ni. Kita tak marah golongan Hanafi. Hanafi tak baca kunut subuh. Tetapi orang Hanafi tak pernah menafikan Nabi baca kunut subuh. Cuma orang mazhab Hanafi, mereka kata kami amalkan hadis lain, hadis yang lain. Okeylah, you amal hadis lain, kami amal hadis lain. Sama-sama mengamal hadis, sama-sama menghidup sunnah. Geng Wahabi, dia kata kita tak ikut sunnah. Itu yang kita marah tu. Ni kalau ada Wahabi ni, boleh balik awal. Itu beza Wahabi dengan golongan Hanafi, Hambali. Golongan Hambali, Hanafi tak kata tak ada kunut. Subuh ada. Cuma mereka tak amal. Kerana mereka amal hadis yang lain. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi kata apa? Siapa baca kunut subuh? Bid'ah ahli neraka. Itu yang kita marah tu. Sampai seorang pakcik kat Gombak. Ni cerita seorang pakcik kat Gombak. Menangis. Kenapa pakcik nangis? Tak sangka selama ni pakcik sesat baca kunut pula dah. Siapa mengajar? Ustaz tu mengajar. Baca kunut sesat. Tak kita marah tu. Tak sedih orang tua tu. 70 tahun baca kunut sesat. Sampai dia pun menyesal. Pula dah. Menyesal pasal apa? Pasal orang kata dia sesat. Ini yang kita marah ni, memecah belahkan manusia ni. Tu geng Wahabi. Ada Wahabi Negeri Sembilan ni. Kalau Wahabi ada, memang kita smackdown Syekh. Itu kita jaga Negeri Sembilan ni. InsyaAllah mudah-mudahan tak masuk wilayah Selangor. Selangor dah kurang dah sikit sekarang ni. Sebab kita memang tak bagi can. Sini engkau. Smackdown je. Smackdown je. Kita bukan garang bagi tahu ya. Jangan huru-harakan masyarakat itu. Tak mau kunut tak apa. Itu pun bukan wajib kunut. Kunut ni hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Tak baca tak apa. Yang penting, yang wajib bangun subuh.
Itu wajib. Ini gaduh, kunut tak kunut, kunut tak kunut, berpecah. Saya pesan, Syekh, jangan gaduh bab kunut, Syekh. Orang KL banyak tak kunut tahu. Dia kata KL banyak Wahabi ke tak kunut? Tidak. Habis tu ramai tak kunut, dia orang tak bangun subuh. Itu sebab dia orang tak baca kunut. Dia orang subuh pun tak bangun. Kalau dekat flat tu, flat. Yang turun subuh kat bawah tu 20 orang aja. Yang tak turun, yang tak bangun 2,000 lagi tu. Yang kita bergaduh yang 20 orang tu. Yang tak bangun 2,000 tu kita buat tak peduli. Yang wajib kan subuh. Yang itu yang patut kita marah tu. Ini yang kunut pula engkau marah. Ini bukan marah ni. Beritahu. Dia masuk sikit angin orang Melaka ni kayang. Masuk semua hawau semua. Jadi itu cool down sikit. Cool down sikit. Jadi nak sebut hadirin hadirat. Di situlah hadis yang kita amalkan. Kata Sayyidina Anas. Turun ayat menenangkan Nabi. Maka Nabi sudah lagi tak baca kunut zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi Nabi sentiasa berkunut sampai Nabi wafat. Dan itulah amal sebahagian sahabat. Sahabat amalkan kunut subuh ni. Bukan kita je amal. Sahabat-sahabat Nabi. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Baca kunut subuh. Tonton nak tanya mana referen saya. Tonton boleh refer buku kitab Bahrul Madhi. Karangan Syekh Idris Al-Marbawi itu. Beliau nakalkan daripada kitab-kitab lain. Memang amal para sahabat baca kunut subuh ni. Ini nak marah sikit kat Wahabi lah. Jadi tak apalah. Itu nak ceritanya amal kita kunut subuh. Jadi daripada hadis itulah kita ambil kesimpulan adanya kunut nazilah yang kita amalkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i sunat kita amalkan kunut nazilah bila datang musibah atau saudara se-Islam kita ditimpa kezaliman, penindasan. Ini yang pertama. Yang kedua, bila sunatnya di manakah kita nak baca kunut nazilah ini? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain pun sama, dibaca pada rakaat yang akhir. Rakaat yang akhir selepas rukuk. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu amal mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang baca kunut sebelum rukuk, ada. Dan ada dalilnya, tapi kita tak amalkan hadis itu. Itu namanya khilafiyah. Ada tuan-tuan mazhab berdasarkan hadis Nabi baca kunut sebelum rukuk, ada. Kita tak amalkan. Kita amalkan rukuk selepas kita amalkan kunut selepas rukuk. Itu jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi amal yang itu. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berkunut itu adakah nak baca kuat atau perlahan? Dan kunut itu dibaca dalam solat fardu. Solat fardu pada rakaat yang akhir. Itu yang Nabi buat sembahyang fardu rakaat yang akhir. Kemudian nak baca kuat, nak baca perlahan. Sembahyang maghrib, isyak, subuh kita baca kuat. Zuhur dan asar baca kuat juga. Sunat baca kuat. Walaupun ada khilaf, baca kuat. Makmum tukang amin. Yang ketiga. Kemudian sembahyang berjemaah aja kah? Jawapannya tak. Sama ada sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyang fardu pun sunat baca kunut. Cuma kalau kat pejabat sembahyang zuhur kita baca kunut, nanti ada kawan tegur, engkau ni subuh pun tengah hari. Dia kata sembahyang subuh pula dah. Ini yang susah ni kalau baca kunut. Orang tak faham ni. Kita sembahyang zuhur angkat tangan baca kunut, sembahyang asar angkat tangan baca kunut. Dia kata kita sembahyang subuh pula dah. Sebab orang kita faham kunut hanya waktu subuh saja. Itu yang keempat. Yang kelima, adakah lafaz kunut hanya sekadar Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait? Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak semestinya Allah mahdina. Kata Imam Nawawi,
apa saja doa yang kita baca dianggap kunut juga. Ini pada rakaat akhir tu. Maknanya takdirlah. Saya jadi imam mayang Jumaat contoh. Jadi rakaat kedua, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kita mana? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Tuan-tuan pun amin. Jangan kat belakang macam sesat aja. Inilah susah ni. Macam tak kena aja. Allah Mahdina tak ada. Telefon pejabat agama. Ustaz jadi imam hari ni tak baca Allah Mahdina. Kita rasa macam tak betul. Orang pejabat agama akan jawab, betul. Ustaz pun sama tak betul. Dah dilawan pula ustaz tu. Dia je betul. Jangan macam tu. Dalam mazhab Syafi'i, apa saja doa yang kita baca pada kunut dianggap doa. Kerana itu bila kita pergi Makkah, pergi Madinah, biasa Makkah lain sikit. Madinah, tuan-tuan perasan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lama tu imam tu berdiri. Sebab mazhab Maliki macam mazhab Syafi'i, sunat berkunut. Cuma dia baca perlahan. Jadi kita ambil lah peluang. Kalau nak Allah Mahdini itu takut panjang, baca doa yang pendek. Allahumma ghafirli, ya Rahim, ya Ghafur. Cukuplah. Allahumma ghafirli, ya Rahim, ya Ghafur. Itu paling pendek. Ataupun Allahumma ghafirli wajburni pun boleh juga. Ataupun Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban pun boleh juga. Asalkan doa. Ataupun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina pun boleh. Boleh. Jangan baca doa masa nak berjunub sudahlah. Allahumma jannibna syaitan. Korang ni munasabahlah sikit. Kunut baca doa junub. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi. Ini kemaruk sungguh pak cik 40 hari pergi Mekah beb. Lama tak balik, 4 bulan, 40 hari. Musim haji. Baca lain pula doa. Jadi kesimpulannya hadirin hadirat, apa saja doa. Jadi baik itu kalau kita tengok Imam Mekah, Imam Madinah, ataupun imam-imam negara-negara Arab kalau sembahyang tarawih, mula-mula dia tak baca Allah Mahdini dulu. Tak baca Allah Mahdina, baca doa lain. Cuma saya nak sebut beginilah. Allah Mahdina fiman hadait itulah yang terbaik. Itu yang terbaik, the best. Kerana kata cucu Nabi Al-Hasan bin Ali, Rasulullah ajar saya berkunut Allah Mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi itu yang Nabi ajar pada Al-Hasan, itu yang kita amal. Jadi nak sebut itu yang terbaik. Cuma kalau tak baca yang itu, jangan pula ingat macam tak kunut je hari ni. Kunut juga. Jadi kesimpulannya, kalau Tok Imam baca doa-doa yang lain, contoh tadi kan, ataupun Jumaat, saya jadi imam, angkat tangan. Angkat Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan. Doa juga, kunut juga namanya. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan. Kesimpulannya, daripada peristiwa Bir Ma'unah inilah Rasulullah SAW membacakan kunut nazilah yang kita amalkan hari ini. Jadi semoga dapat kita pertahankan sunnah mulia ni. Jadi saya ucapkan tahniah tuan-tuan, sebab seumur hidup kita, seingat saya inilah first time kita amalkan kunut nazilah, betul? Mana ada sebelum-sebelum ni Zuhur, Maghrib, Isyak, Subuh ni. Saya orang Johor saya ingat dia baca subuh dengan Jumaat aja. Subuh, Jumaat masih diamalkan. Main Jumaat. Ya. Zuhur asar tak perasan lah Johor. Nanti nak jumpa Sultan TMJ, tuanku baca lah. Orang Johor kan. Baca lah tuanku. Ya tak? Perlis ikut dia lah.
Dia memang tak kunut. Yang kita heran, musibah pun tak baca kunut. Moga-moga dengan kunut yang kita amal ini, Allah angkatlah musibah daripada negeri kita ini, insya-Allah taala a'la wa a'lam. Sekali itulah semoga Allah rahmati hadirin para jemaah rahmati Allah perkongsian pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma irfa'anna Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.